Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. So, saya tunggu lagi beberapa orang rakan-rakan dekat Zoom. Tapi sebelum tu, kalau sekiranya dapat dengar suara dengan jelas, gambar nampak okey, boleh komen satu dekat bahagian chat. Rakan dekat Zoom baru ada seorang. Kalau dekat Facebook boleh komen satu dekat bahagian chat. Kalau gambar okey, suara okey, komen satu. Alright, terima kasih. Selamat datang rakan-rakan dekat Zoom. Kita dah start 3 minit tapi peserta tak ramai lagi. Dia kalau selebriti cepat je kan. Sekejap saya nak tengok. Ada komen tapi tak boleh baca. Community standard apa ni? I understand. Apa ni? Right, okay. Okay, dah bertambah. Okay, kita start lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain wa ba'd. Pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua kerana dapat meluangkan masa pada malam ni. Betulkan kamera sikit sangat. Okey, sekali lagi kalau sekiranya tuan-puan dapat dengar suara dengan jelas, gambar nampak okey, boleh komen dekat bahagian satu. Okey, boleh komen satu dekat bahagian chatting. Silap pula. Budak-budak baru belajar, Kak Lim pun ada. Welcome teacher. Right. So okay, jelas Alhamdulillah. Okay. So insyaAllah malam ni kita nak sembang je lah apa-apa yang penting berkenaan dengan saham. Kalau sekiranya tuan-puan ada apa-apa soalan boleh terus type dekat bahagian chat, nanti saya jawab terus. Tapi sebelum tu sementara tunggu rakan-rakan yang lain join, dan kalau sekiranya ada apa-apa soalan, sekiranya tuan-puan baru terfikir nak tanya dan sebagainya, terus boleh type. Tapi sebelum sementara tunggu, kita tengok dulu beberapa counter-counter lah. Saya nak komen sikit berkenaan dengan apa yang berlaku dekat bursa pada hari ini. Saya nak tengok M Plus punya platform, dan mungkin kita boleh browse sikit lah kan apa yang ada dekat M Plus punya platform. So saya share screen. Kalau sekiranya tuan-puan boleh nampak skrin dengan jelas, boleh komen 2 dekat bahagian komen, dekat bahagian chatting. Kalau sekiranya nampak skrin dengan jelas, boleh komen 2. At least saya tahu. Okay tak? Boleh nampak tak? Skrin. Alright. Okay. Terima kasih Tuan Wan Faizal. Tuan Wanz. Puan Umi. Okay. Terima kasih. Dekat Facebook macam mana? Boleh nampak ke skrin? Kalau boleh nampak skrin, boleh komen 2 dekat bahagian chat. At least saya tahu. Oh, Kak Nolila pun ada. Welcome back. Dah lama saya tak jumpa ni. Apa khabar Kak? Baby dah besar kan? Dah bertahun dah. 2 tahun ke? Setahun dah. Right, so kita tengok indeks FBM-KLCI. FBM-KLCI. Untuk makluman yang saya pakai ni, untuk tengok chart dan sebagainya, carta dan sebagainya, yang ni saya pakai web-based punya platform. Nama dia TradingView, tradingview.com. Dia ada yang free, ada yang berbayar lah. So untuk saya, sebab saya memang pakai heavily pakai benda ni, so saya ambil yang package yang premium, so bayar mahal sikit. Tapi kalau tuan-puan baru-baru nak berkenalan, boleh pakai yang basic lah, cuma tak banyak function. Kalau nak upgrade, boleh upgrade yang pro. Pro dalam berapa ratus dolar setahun, tak mahal sangat. Kalau apa ni, lagi tinggi lagi mahal lah dia punya package tu kan. Tapi yang bagus dia sebenarnya, kalau kita memang involve heavily lah dalam pasaran, hari-hari nak kena tengok chart dan sebagainya, memang amat-amat useful lah dia punya function yang ada dalam ni.
Right, so tengok indeks FBM ke LCI. Kalau sekiranya saya tengok yang time frame besar kan, kita tengok yearly chart. Ini adalah yearly chart indeks FBM ke LCI, dan siapa-siapa yang dah belajar tentang Elliott wave, sekali imbas je dia dah nampak dah sebenarnya wave indeks FBM ke LCI long term adalah bullish. Okay. Secara ringkasnya saya letak dia punya channel. Okay, saya letak dia punya channel. Ini cara ringkas. Okay. Paling ringkas kita letak channel dan kita buat dia punya pergerakan channel lah macam tu kan. Okay, ini adalah long term channel di mana indeks FBM ke LCI sedang bergerak. So kalau kita masukkan dia punya zigzag, okay, kita masukkan dia punya zigzag macam tu, kita boleh nampak pergerakan dia memang sedang bullish lah. Okay, pergerakan dia memang sedang bullish. Sekiranya tuan-puan interpret berdasarkan kiraan wave ataupun basic Elliott wave punya count, saya buat cincai-cincai je lah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lebih kurang macam tu lah. Cumanya wave 4 ni sebenarnya masih belum habis lagi kan, masih belum tamat. Kalau kira kalau nak kira yang seriously lah, kalau tuan-puan nak kira betul-betul dia punya wave dia ni, kena masukkan dia punya subwave. Okay, kena masukkan dia punya subwave and then kena pakai dia punya alternate rules untuk Elliott wave. So benda ni dah advance, so saya tak sentuh lah malam ni. Cumanya kalau sekiranya tuan-puan yang dah ikut kita punya sesi kelas sebelum ni berkenaan dengan Elliott wave yang saya dah ajar sebelum ni, memang dah faham lah insyaAllah kan. Cuma kalau yang belum belajar apa-apa berkenaan dengan Elliott wave tapi berminat nak belajar, insyaAllah saya nak buat another session lah. Mungkin awal Ogos ke nanti, kita akan buat announcement lah. Yang akan dianjurkan oleh Nawa Training and Consultancy Consultant, Nawa Training and Consultant. Saya hanya speaker jemputan saja. Okay. Alright, so apa yang berlaku sekarang dengan indeks FBM ke LCI, sebenarnya dia sedang berada dalam fasa bearish. Okay, dia sedang berada dalam fasa bearish yang ini, this area lah. Okay, kalau saya buang balik semua lukisan yang ada kan, dan kita masukkan channel dekat bahagian ini sahaja. Okay, saya masukkan channel dekat bahagian ini sahaja. Sebenarnya indeks kita berada dalam fasa bearish. Okay. So dia dah berlaku beberapa tahun lah. Okay. Sejak daripada Januari 2014 lebih kurang lah. Sejak daripada 2014 indeks dah mula menurun sebenarnya, sebab generally kalau sekiranya saya lukis, kita ambil screenshot dan saya lukis sikit lah . Sini adalah wave 1, wave 2, wave 3 dan wave 4. So wave 2 adalah correction, wave 4 adalah correction. So correction yang sedang berlaku dekat wave 4 ni dah berlaku sejak 2014 lagi, around 2013-2014 lah. And then dia worsen selepas PRU ke 14 hari tu kan, yang kerajaan BN tumbang, kerajaan PH ambil alih. So dia meneruskan lah, maksudnya itulah nak cakap momentum kepada bearish wave tu bermula awal lagi, cumanya dia worsen dari situ. Okay, dia mula yelah, sebenarnya kalau kita ikut prediction memang dia sepatutnya dia memang akan turun, cuma starting pointnya awal sikit, cuma yang lepas PRU tu dia accelerate sikit penurunan. Macam itulah kita boleh cakap, dia accelerate sikit and then dia dah mula membentuk wave yang kita dah boleh nampak lah kan sebenarnya wave dia tu kan. So bilakah agak-agaknya untuk wave keempat FBM ke LCI ni tamat? Kalau kira yang cincai-cincai lah cincai-cincai kita buat lebih kurang macam tu lah dia punya fasa dia kan. So sekiranya tuan-puan based on technical analysis yang gunakan oscillator indicator yang kat bawah ni, berdasarkan oversold overbought punya indicator, previously masa wave 2 dulu, okay, masa wave 2 dulu, masa fasa penurunan yang first selepas yang wave 1 sebelum itu, dia dah habis dia punya fasa oversold kat sini. Ya, ini semua term-term yang saya pakai ni term-term yang basic kepada technical analysis lah. Okay. Dia dah berada dalam fasa oversold lama kan, beberapa tahun, daripada tahun 1998 sampailah tahun 2000, lebih kurang 2005 kan, lebih kurang macam tu. Ini dia punya fasa oversold, di mana sini adalah fasa correction kan, wave 2. So sepanjang correction ni berlakunya fasa oversold, dan kita boleh nampak indeks berada dalam
fasa penjualan kan. Orang takut mungkin ada masalah ekonomi dan sebagainya, dia akan relate lah kan. Apakah menyebabkan indeks? Normally sebab ekonomi lah kan. Kalau ekonomi turun dan sebagainya, indeks pun akan terkesan sekali. So benda ni macam apa yang berlaku dekat chart sebenarnya dia dah represent kepada apa yang berlaku di luar sana kan. Kalau istilah salah satu daripada 3 rukun teknikal analisis kita panggil sebagai market action discount everything. Apa sahaja yang berlaku dekat luar chart sebenarnya dia dah portray, dia dah tunjukkan berlaku dekat chart. Cuma dekat chart ni dia tak adalah cerita tu. Cerita tu dekat luar, tapi dekat chart tu dia dah mula bergerak kan. So sejak dari 2014 lagi sebenarnya kita dah nampak dah kesan-kesan, kita dah nampak dah projection yang ekonomi akan affected kan. Ekonomi akan affected. So benda tu berlaku berturut-turut sampai apa yang kita expect adalah sampai habis dia punya wave. Sebab wave ni sebenarnya dia berlaku naturally. Dia tak ada campur tangan daripada mana-mana pihak yang mencorakkan wave supaya dia membentuk seperti mana yang dia terbentuk sekarang. Dia memang naturally berlaku kan. So sampai bila dia akan berlaku correction, saya punya projection secara mudah-mudahnya, kita bermudah-mudah je lah paling lambat pun 2025 sampai 2027. Okay, itu paling lambat lah. So habis je tahun ni 2025 sampai 2027, then baru kita akan nampak sedikit harapan untuk berlakunya rebound. Okay? Berlakunya rebound maksudnya phase 4 correction ni akan tamat dan indeks akan mula rebound. So indeks logically dia akan rebound apabila kita punya ekonomi negara mula bagus kan. So lebih kurang macam tu lah, dia ada perkaitan lah. Mungkin pada masa tu berlakunya pilihan raya ke seterusnya kan, adanya satu kerajaan yang mempunyai majoriti yang kuat kan, suara di parlimen kuat dan tak mudah tumbang. So sebenarnya secara logiknya pelabur asing yang membawa dana yang berbilion-bilion ni, dia nak kepada kestabilan ekonomi kan sebuah negara. Kalau kerajaan rapuh, tak ada majoriti, senang ditumbangkan, pelabur asing automatik takut sebab nak melabur berbilion-bilion dolar, berbilion-bilion RM, perlukan kestabilan ekonomi kan, kestabilan politik dulu, dan baru ekonomi datang. Sebab yang membuat dasar tu adalah pihak politician kan. Kalau politician tu tak kuat ataupun macam mana kita nak cakap tak kukuh lah dari segi kestabilan tu, senang tumbang. Lepas tu yang membuat dasar tu pun flip-flop kan, sekejap tukar ni, sekejap tukar tu kan. So pelabur asing akan takut. Bukan pelabur asing je takut, kita yang pelabur retail ni kan, retailers ni pun takut kan. Sekejap tukar dasar kan. So secara logiknya, bila tak adanya kestabilan politik, ekonomi pun tukar langgar kan. Dan lepas tu dia akan jadi macam kita panggil apa dia punya efek tu kan, Rubik effect kan. Rubik effect istilah dia, macam dominoes effect tu kan. Bila bukan domino pizza effect, itu kenyang. Domino effect yang bila satu apa ni, dia punya domino tu jatuh, dia akan berturut-turut jatuh kan, macam tu kan. Right. So macam tu. So agak-agaknya lah sempat tak tuan-puan bertahan sehingga 2025 dan 2027? Kalau tuan-puan dapat bertahan masa bearish sekarang, insya-Allah lepas habis je fasa bearish ni, masa itulah nak apa ni, mungkin ramai lah kot kan yang akan kaya raya. Kalau harta benda tak habis dalam tempoh kegawatan ni lah okay, kalau mampu bertahan dalam masa ni, insya-Allah akan survive lah. So adakah peluang? Kan ramai yang tanya kan, keadaan indeks yang teruk macam ni kan, ada peluang ke tak? Sebenarnya banyak peluang tu ada, cuma kita tak nampak je lah So macam mana nak nampak tu kan, nak kena banyak kaji lah, nak kena kaji. Sebab dalam beratus-ratus sampai 1000 kita punya indeks ada lebih kurang 900 counter je kan, tak sampai 1000. Dalam beratus-ratus counter ni, setiap masa ada counter yang bagi peluang bullish kan, peluang untuk mencetak mencetak duit lah kalau tuan-puan dalam bahasa mudahnya kan, macam tu kan. So nak kena pandai tengok je. Kalau tak pandai tengok memang terlepas. Even dalam tempoh sebulan 2 ni banyak counter yang sebenarnya yang
dah naik kan, almost 100% kan, ada yang lebih 50% dalam masa beberapa minggu sahaja kan. Yang hari tu yang buat magic tu, yang Warren tu, itu tak payah cerita lah, itu memang orang cakap gorengan kan, goreng-goreng ni ada duit boleh goreng lah kan. Tapi kita tak nak counter yang goreng-goreng, kita nak yang memang nampak technically memang nak rebound macam tu kan. Cuma saya tak boleh lah nak share 1, 2, 3, 4 senarai counter-counter macam tu unless kalau tuan-puan ada dalam group klien. So kalau group klien memang kita ada weekly discussion, 1-2 kali seminggu kita discuss memang counter-counter yang berpotensi, sebab saya boleh share lah dengan klien sendiri, tak ada masalah. Okay. Right, so macam tu. So untuk indeks sebenarnya perlu risau ke tak kalau tuan-puan tak tahu nak manage risiko ataupun money management, dan tak tahu nak pilih counter yang bagus dan sebagainya, memang perlu risaulah. Okay. Kalau dah ada ilmu tu cukup, dah belajar tentang Elliott Wave, dah belajar tentang technical analysis yang asas dan sebagainya, insyaAllah boleh survive sebenarnya. Okay. And then kalau duduk dalam group lagi, dan group klien pun kita memang sentiasa discuss kan. Ada discussion every week, 1-2 kali seminggu, boleh tanya je. Tanya apa-apa soalan, tanya je apa-apa counter kan, insyaAllah kita boleh discuss. Dan banyaklah counter yang berpotensi sebenarnya kalau pandai tengok. Okay. Right, so itu secara ringkas lah berkenaan kita punya indeks. Kalau tengok secara lebih detail lagi, kalau saya kecilkan time frame pergi kepada 6 monthly kan. Kalau yearly, satu candle mewakili setahun dia punya pergerakan, setahun 12 bulan kan. Naik turun, end of the year barulah dia complete satu candle sebelum masuk tahun baru kan. So untuk 6 monthly maksudnya satu candle mewakili 6 bulan. 6 bulan tu dikira sebagai trading days lah. 6 bulan tu, dalam masa tempoh 6 bulan trading tu genap satu cukup terbentuknya satu candle kan. Kalau tuan-puan tengok 6 bulan, okay, 6 bulan, ini adalah dia punya pergerakan wave dia lah. So kalau tengok pada indikator ni, sebelum ni dia dah buat 2 kali overbought. Dan yang berlaku sekarang adalah dia berada dalam fasa oversold. So berapa lama? Macam saya expect lah lebih kurang. Saya tak boleh nak cakap exactly memang kena jadi macam tu kan. Tapi secara logiknya kalau kita plot chart tu kan, dia normal curve dia memang lebih kurang macam tu. Okay, itu normal curve dia. Okay. Normal curve. So around this ni baru nak rebound. So yang betul-betul cantik punya area sini. So kena bertahan lah. So secara ringkas ni lebih kurang macam tu. Ini kalau nak kira dia punya subwave dia lebih kurang macam tu lah kan. Tapi bila tamat wave 4, dia akan masuk wave 5. So wave 5 tu kita bolehlah nak consider sebagai super bull kan. Super bull. Sebab wave 3 dah lepas. Ni wave 3 dah lepas. Wave 3 tu sebenarnya dia punya essence ni kan, kalau betul-betul tuan-puan nak jadi multi-millionaire ke apa semua, kena target masa wave 3 tu kan. Tapi wave 3 dah lepas. So sekarang wave 4. So nak kena tunggu wave 5 lah. Okay. Selepas habis wave 5 dia akan masuk wave correction. So lagi sekali lah dia akan lemah balik kan, wave correction. So secara ringkasnya dia lebih kurang macam ni kan. Ini kalau sebut wave tu memang saya rujuk kepada Elliott Wave lah. Ini adalah 3, ni adalah 4 kan. So dia macam tu. Bila wave 5 dah lengkap, dia akan jadi correction. Correction ni pun akan ambil masa yang agak lama juga. Okay. So ini sahaja peluang yang tuan-puan ada lah lebih kurang. Okay. Itu sahaja peluang yang tuan-puan ada untuk mencetak duit lah buat duit dan sebagainya. Tapi kena tunggulah, kena tunggu apabila dah tamat dia punya fasa correction tu, dan barulah indeks akan okey balik. So agak lama, tapi yalah, kita pun masa tu kan memang berjalan je kan, cuma nak kena bertahan je lah. Right? Okay, so kalau kita kecilkan lagi untuk 3 monthly index masih lagi dalam early phase red zone. Okay, early phase ni peringkat awal je red zone. So kalau perasan kalau tuan-puan tengok yang 6 monthly ni, dia masih green zone tapi dah menguncup. Maksudnya dia dah nak habis dia punya bullish punya zone ni, nak jadi bearish kan. So once dah mula masuk red zone, dia akan kembang lah dalam red zone kan. Red zone tu adalah bearish zone yang mana momentum dia adalah selling punya momentum ataupun bearish momentum, dan
normally akan berlaku banyak selling lah berbanding dengan buying kan. So normally kalau dalam bearish punya zone ni kita akan dapat banyak fasa oversold lah berbanding dengan fasa overbought. Okay. Lama lagi nak kena jadi Warren Buffett kan. Jadi Warren je lah. Jadi Warren buyer. Tak payah jadi Warren Buffett. Tak adalah. Warren risiko Kalau nak beli Warren kena tengok bila dia expired. Alright, itu cerita lain. Kita, kalau ada soalan ataupun boleh type je. Nak tanya apa-apalah. Okay, insyaAllah selagi mana saya tahu saya boleh jawab. Nak tanya counter pun boleh lah boleh, tak ada masalah. Cuma saya kena hadkan dia punya discussion lah. Tak boleh lah sampai pergi kepada investment advice. Kalau setakat nak tengok technical analysis, nak tengok wave, nak tengok oversold, overbought, resistance, support, semua tu okay, tak ada masalah. Right, so untuk monthly chart index baru je break dia punya MA 50 ke bawah. So sedang menuju ke bawah lah maksudnya dia berada dalam fasa bearish. And then kalau tengok pada indikator kat bawah ni baru je tamat dia punya overbought area dan sedang menuju ke arah oversold. So kita expect dalam beberapa bulan ni index akan drop jugalah. Index akan drop. Dia bearish momentum tu agak kuat. Right. So hari ni boleh nampak index ada rebound sikit kan. Cumanya adakah betul-betul rebound? Bagi saya ini adalah temporary saja. Okay, dia cuma temporary rebound sebelum dia sambung turun balik. Sebabnya masih dalam strong bearish momentum, masih dalam zon merah, jauh lagi di bawah daripada MA 50. Dia masih dalam strong oversold area kan. So seperti biasa, seperti mana yang kita dah bincang sebelum-sebelum ni, dalam fasa oversold akan banyak marubozu merah kan. So kalau dalam fasa oversold macam ni memang kita akan expect index akan ambil masa lah untuk terjun lah. Okay, dia akan ambil masa untuk terjun dan banyak kali lah, mungkin beberapa kali lah dia akan terjun kan. So kalau dia rebound ni pun kita anggap dia adalah temporary rebound sahaja kan. Rebound sebelum dia sambung lagi terjunan ke bawah. Right, so kalau tengok daily pun tak kuat lagi lah. Okay, daily pun tak kuat lagi. Ni memang temporary rebound lah. So dia akan rebound, most probably akan touch balik MA 50 sebelum turun lagi bawah. Okay. Alright, so kalau tengok pada platform hari ni, kalau tengok pada platform hari ni, almost semua counter, almost semua sektor lah hijau kan. Kalau tengok indeks IBM KLCI, metal, petrodagangan, ini energy kan, PCChem, PBB, inilah counter-counter yang push indeks naik. Ini adalah counter-counter yang tarik indeks turun tapi kenaikan lebih kuat lah pada hari ini. Macam tadi saya perasan counter TM memang cantik sangat. Counter TM cantik sangat tadi. Sekejap saya cuba mute dulu. Okay. Right. Counter TM cantik sangat tadi. Adakah dia betul-betul dah nak mula rebound? Kita tengok Okay, kita tengok step by step lah. Untuk counter TM kan, kalau berdasarkan yearly chart dia memang bullish lah. Okay, dia memang bullish. Dia punya wave pun bullish. Okay. Kalau tuan-puan kira wave dia, kalau saya lah saya kira ini 1, 2 lah. So dia dalam fasa nak jadi sedang menuju ke wave 3 untuk yearly chart, untuk Elliott wave. Okay. So ni wave 3, wave 3. 6 monthly pun okay, nampak okay lah not bad lah. Kalau tengok 3 monthly pun dia hari tu dia dah cecah overbought, dia retrace sikit. Tapi saya beranggapan dia masih dalam bullish zone sebab kalau tuan-puan tengok dia punya green zone ni baru awal je kan. Ini macam starting lah starting, naik sikit retrace dan most probably ada chances untuk dia meneruskan kenaikan lah. Okay. Kalau tengok berdasarkan momentum lah. Okay. So dah sebelum ni dia dah lama berada dalam fasa oversold, mungkin beberapa bulan jugalah. Okay. Yang ini saya consider sebagai wave 2. Kalau tuan-puan dah belajar tentang Elliott wave, mungkin boleh setujulah Kalau tak belajar tentang Elliott wave, susah sikit lah nak nampak kan.
So wave 1 dah lengkap, wave 2 dia agak short, most probably wave 4 dia akan panjang tapi lambat lagi kan. Wave 3 pun tak start lagi. Bukan, wave 3 dah start tapi jauh lagi perjalanan dia. Cuma ni adalah counter index. So harga dia pun agak lumayan juga. Right. So monthly pun agak menarik. Kalau tuan-puan tengok monthly untuk counter TM, kan, dia baru habis fasa oversold. Okay, baru habis fasa oversold untuk monthly. So most probably dia akan bergerak ke area overbought. Ni area overbought kat bahagian atas ni kan. So dia punya CFA ni, formula dia adalah daripada keluar fasa oversold nak menuju ke fasa overbought ni normally akan ada banyak marobozu hijau kan. And then apabila dah masuk dalam fasa overbought lagi, dia akan ada lagi lah, banyak lagi lah marobozu hijaunya. Macam tu lah, tu CFA dia kan. So kalau ini adalah permulaan zon hijau, so dia retrace sikit, most probably akan zon hijau tu akan berkembang lepas ini. Tapi itu just projection sahaja kan, tak semestinya jadi macam itulah. Okay. Tapi based on momentum dah, kalau saya tengok dah mula ada lah momentumnya kan. Most probably lepas ni kita akan nampak lah sektor telecommunication lah kot kan. Cuba kita tengok sikit telecommunication punya sektor. Sedih ya. Telecommunication sector menyedihkan. So saya tarik balik. Telecommunication sector tak jalan. Menyedihkan . Tengok wave pun tahu dah memang terjun lah ni. Alright. Tak cantik. Okay. Mungkin TM ada pengecualian sebab TM dia salah satu daripada major counter yang berada dalam telecommunication. Tapi telecommunication sector tak berjalan seperti mana counter TM jalan. So conclusionnya adalah individually counter TM bagus lah, tapi generally telecommunication punya sektor tak bagus. Itu je lah yang saya boleh cakap kan. Right. So kalau tuan-puan tengok hari ni yang most aktif ni ada beberapa counter. Tak glove ni goreng je. Glove belum masa dia lagi ya. Bagi saya belum masa lagi lah. Hibiscus tadi naik tinggi kan. Hibiscus dalam sektor energy. Cumanya hibiscus ni saya tengok juga wave dia kan. Dia masih dalam fasa rebound lah. Ni masih dalam fasa rebound. Cuma generally wave dia tak power lah. Generally wave dia masih sideways je. Okay. Weekly dia masih dalam oversold. So ini rebound ni kan. Dia bukan rebound yang kuat. Bagi saya dia hanyalah temporary rebound sebelum diturun lagi bawah. So kalau saya memang, kalau saya tengok ni, saya tengok dengan was-was lah. Dia adalah temporary rebound sebelum dia terjun lagi bawah. Kita tengok macam agak was-was sikit lah. Kalau tengok daily pun memang tak menunjukkan dia punya rebound tu very strong punya rebound. Okay. Dia cuma macam major reaction kan, sebelum dia terkejut sebelum dia turun lagi. Right, so itulah lebih kurang kan. Okay. Teknologi pun kalau siapa yang pernah follow kita punya discussion, especially untuk group client, sebenarnya sektor teknologi memang akan berehat lama. Akan berehat lama. So kalau dia ada rebound tu pun macam consider macam temporary rebound lah. Sebab long term ni memang masih lagi dalam fasa berehat. Especially kalau contoh macam kalau kita pick counter Inari ni, masih lagi dalam fasa berehat sebenarnya. Okay. Kalau dia rebound tu pun consider temporary je, kan? Temporary je. Cuma weekly dia rebound ni temporary lah. Dia temporary. Adalah possibility untuk dia buat rebound sikit lagi. Tapi sifat dia temporary. Long term dia masih lagi nak turun lagi. Okay. Right. So tuan-puan tak ada soalan ke? Rakan-rakan dekat Facebook tak ada soalan ke? Dekat Zoom meeting tak ada soalan? Ni, kalau siapa-siapa yang belum biasa dengan platform ni, insyaAllah mungkin kalau ada masa saya akan buat lagi sekali lah sesi platform familiarization sebab last year ke last 2 years? Last 2 years rasanya
masa 2020 awal-awal COVID dulu. Kita dah buat dah sesi platform M+ platform familiarization. So saya dah buat discussion dah cecah 10 topik kan, 10 topik. Kalau tengok dekat saya punya YouTube channel. Sekejap saya buka YouTube channel. Kat dalam bahagian konten ni, tuan-puan boleh pergi je dekat YouTube channel Zulizzi Nordin, saya punya nama ni kan. Ni nama ni Zulizzi Nordin kan. Bila masuk je dalam saya punya channel je, type je M+ platform. Type je M+ platform. Silap pula. Dekat bahagian konten ni, search across your channel. Okay. M+ platform. Okay. Bila type je M+ platform, dia akan muncul apa-apa video yang berkenaan dengan platform M+. Okay. Ada banyak kan. So salah satunya saya dah buat M+ platform familiarization yang ni. So ni even saya dah buat playlist. Okay, saya dah buat playlist, tuan-puan boleh tengok M+ platform familiarization dalam ni lah. Saya letak sekali semua dalam platform M+ online tutorial ni. So boleh tengok dalam tu. Ada senarai, kita dah buat senarai. So boleh tengok ada satu siri tu saya susun daripada nombor 1 sampai nombor 10 kan. So itu dah lengkap lah. Most probably lah. Saya beranggapan dia dah lengkap lah. Untuk tuan-puan belajar dan tengok macam mana cara nak gunakan platform M+ secara detail. Secara detail. So daripada 1 sampai 10 siri. Itu untuk M+ platform familiarization. Okay, boleh tengok satu-satu lah. So, sebab saya buat playlist ni sebab bila tekan dia akan go through one by one. Bila habis 1 dia pergi bawah. Habis yang 2 pergi 3, lepas tu pergi 4. So boleh tengok lah. Tak perlu nak tekan banyak kali kan. Okay. Alright. So tu untuk memudahkan. So tak perlu saya nak explain benda sama beberapa kali. Cumanya insyaAllah kalau ada kelapangan kita akan buat lagi sekali lah sesi familiarization. Mungkin revision lah kan, sebab dah buat sebelum ni, kita buat revision balik. So kita start dari awal lah kan, macam mana nak login, password dan sebagainya. So ni apa semua benda-benda tu kan, mana nak tengok counter, mana nak tengok status dan sebagainya, macam tu lah. Okay. Kita ada beberapa soalan dekat Zoom, ada dekat Facebook pun ada. Saya tengok dekat Zoom dulu. Kobe. Kobe kita tengok Kobe. Saya boleh komen secara general je lah secara general je. Alright. So long term untuk yearly chart dia sebenarnya masih dalam fasa retracement. So kalau tuan-puan tengok macam ni kan, yearly chart ni kan ada exit signal ni, sebenarnya jauh lagi dia nak turun tu sebenarnya. Kalau dia tak habis tahun ni, dia akan sambung lagi tahun depan untuk penurunan dia. 6 monthly pun tak habis fasa penurunan lagi. Sini pun dah habis overbought, sedang menuju ke bawah, sedang menuju ke fasa oversold. 3 monthly pun sama, sedang menuju ke fasa oversold. Dan sini pun kalau tuan-puan tengok garisan hijau merah tu sedang menuju ke fasa oversold, maksudnya dia akan ambil beberapa candle lagi lah untuk dia lengkap oversold tu kan. So akan ambil masa lama. Bagi saya kan, sekali tengok, sekali pandang, dia akan ambil masa beberapa tahun untuk buat retracement ni. Alright, so kalau kita kecilkan lagi pergi kepada monthly chart, dia dah beberapa bulan dah dalam fasa oversold. So green zone ni pun dah mula menguncup. So apa yang akan berlaku lepas ni, dia akan masuk red zone. So bila dah masuk red zone, akan ada beberapa zigzag lagi ke bawah lah. Okay. So sepanjang fasa oversold ni, apa yang kita expect? Kita akan expect banyaknya marubozu merah. Okay, so kena hati-hati dekat situ lah. Alright, so kalau tengok weekly, adakah weekly dah mula nak rebound? Bagi saya, kalau tengok pada red zone punya indikator ni, atas ni kan, indikator atas ni yang ada zone hijau merah tu, nama dia SUTC. Nama saya letak lah sebab indikator ni saya buat sendiri. Simplified UTC. UTC tu uptrend crossing. So kalau tuan-puan ada indikator ni saya tak bagi kepada semua, saya bagi kepada ahli-ahli grup VIP sahaja. Kalau tuan-puan tengok kan, apabila berlakunya zon hijau,
itu sebenarnya dia sedang menunjukkan wave berapa. Kalau macam ni, zon hijau ni menunjukkan wave 3, zon merah ni menunjukkan wave 4. So kita dah nampak sebenarnya. So bila tengok long term ni kita boleh lebih menghargai lah wave tersebut kan, sebab indikator ni sebenarnya mendetailkan lagi cara saya baca wave sebenarnya. Okay, dia dalam masa yang sama dia menunjukkan momentum bullish dan momentum bearish. So kalau tuan-puan tengok pada counter Kobe ni kan, dia sedang berada dalam fasa correction yang saya expect dia adalah wave 4 dan dia punya momentum bearish ni tak habis lagi. Okay, dalam fasa bearish. So bila dia akan habis? Dia akan habis apabila habisnya oversold dekat sini. So kalau saya tengok ni mungkin akan dia punya fasa oversold tu akan extend lagi beberapa bulan lah. Beberapa bulan. Sampai dia betul-betul tamat lah. So most probably apa yang akan berlaku, dia akan ada beberapa lagi marubozu merah yang akan berlaku lah, sebab dia masih dalam strong bearish dan fasa oversold yang masih kuat lagi. Kalau ada rebound sekalipun, kita expect dia hanyalah temporary rebound sahaja. Okay? Kalau tuan-puan kecilkan pergi daily, most probably daily akan ada rebound lah beberapa candle. Dan paling tinggi pun dia akan naik, mungkin dia akan cecah sikit dekat MA50 tu dan turun balik lah. Okay? Sebab long term dia masih strong bearish. So short term saja rebound, so kita consider dia short term rebound sahaja. Untuk Kobe lah. Opcom. Opcom ni banyak kali dah sebenarnya kita discuss. Okay. Puan Sunani kan. First thing first adalah yearly chart dia okey lagi. Yearly chart dia masih dalam fasa bullish. Walaupun dia sedang berada dalam retracement untuk tahun ini, tapi yearly chart dia masih bullish. Yearly chart dia masih bullish. Kalau kita kecilkan pergi 6 monthly, sebenarnya 6 monthly dia baru tamat dia punya oversold. Ada dua tempat dia fasa oversold ni kan. So 6 monthly dia sedang berada dalam fasa rebound. Okay? Dia sedang berada dalam fasa rebound. So untuk long term saya nampak Opcom ni dia sedang menuju ke fasa rebound. Dia sedang menuju ke overbought sebenarnya untuk 6 monthly. Okay? Dia sedang menuju ke overbought. So kalau saya tengok macam ni, sepatutnya dia akan berada dalam zone bullish nanti. Cuma bukan immediately. Dia akan slowly tapi gradually menuju ke situ. Right, so 3 monthly masih lagi sedang retrace. Cumanya saya nampak dia punya retracement ni bukanlah bersifat yang sama dengan retracement dalam fasa oversold. Retracement dalam fasa overbought, dia tak akan agresif sama dengan retracement dalam fasa oversold. Kalau retracement dalam fasa oversold, kita akan nampak banyak marubozu merah. Cuma kalau retracement dalam fasa overbought ni, dia ada juga marubozu merahnya, cuma tak agresif lah sama dengan fasa oversold. Macam itulah lebih kurang. So untuk monthly saya ingat dia sikit masa je lagi untuk diambil untuk tamatkan dia punya oversold. And then saya nampak dia tak agresif sangat lah. Okay. So beberapa bulan jugalah untuk dia masuk dalam fasa oversold ni, then barulah dia bila tamat je oversold tu, then dia akan terus bullish momentum. Bagi saya untuk Opcom ni long term dia masih bullish. Long term dia masih bullish. Cuma short term dia lah sedang buat fasa retracement sekejap. So generally kena tunggulah kalau macam ni kan. Kena tunggu habis dia punya red zone ni, dan barulah dia akan mula buat rebound dekat area sini. Dia akan buat rebound dekat area sini. Macam tu lah. So saya pun kena menggunakan terms yang play safe lah. Untuk klien tak ada masalah, kita boleh je terus cakap direct to the point. Okay. So that's why saya nak buat sesi discussion counter-counter ni dengan klien kan. Every week kita discuss, so direct to the point. Ini kena apa ni, orang cakap around the bush. Apa benda tu around the bush? Hit ke apa? Mai izin sekejap saya komen dekat Facebook. Tuan Muhammad Yusri Zainuddin SFP tag. Right. Alright, so yearly dia tak memberangsangkan. 6 monthly pun tak power. 3 monthly pun tak power sangat. Monthly pun tak power sangat. Daily, weekly pun tak power sangat. Alright, so first impression.
counter ni wave dia bearish, wave dia bearish. So normally kalau wave bearish, dia akan terus ke bawah kalau wave dia bearish. So kalau saya masukkan wave, dia lebih kurang macam itulah. Ni secara ringkas je lah. Right, ni secara ringkas, bukan exactly. Tapi rangka asas dia lebih kurang macam tu. Sebab starting dia, bukan starting dia cantik, tapi dia break dia punya starting line. Itu saya tak cerita lah. Itu kalau tuan nak belajar detail lagi, kena masuk kelas. Okay. Tapi untuk temporary rebound tu okey lah kan. Maksudnya dia adalah possibility untuk rebound sekejap. Cuma kalau berdasarkan wave, rebound tu adalah wave 2 correction. So dia tak akan tinggi sangat. Okay? Kalau let's say betul-betul correction tu berlaku dan dia break highest resistance dekat sini, then kita boleh consider dia sebagai bullish wave dan barulah dia akan jadi wave baru macam tu. Tapi kalau selagi mana dia tak berjaya break dan dia hanya stop sampai situ saja, dan kita consider dia bearish wave. Then bila bearish wave, dia akan abide lah dia punya rules untuk bearish wave. Dia akan lagi bawah dan lagi kuat lah bearishnya. Macam tu je. So personally saya tengok counter ni long term dia tak berapa menarik. Short term sajalah, mungkin adalah possibility untuk rebound sikit. Tapi long term dia tak cantik sangat. Macam tu je lah saya boleh komen ni. Nak komen detail-detail pun tak boleh sebab nanti dia akan jadi macam investment advice pula. So based on pure technical analysis then okay. MyEG antara counter yang menarik sebenarnya. Kalau tengok yearly chart dia okay je. Yearly chart dia, kalau tuan-puan tengok yearly chart dia memang strong bullish. Cuma tahun inilah dia sedang membuat correction. Kan. 6 monthly nampak masih dalam fasa correction. So even indicator dekat 6 monthly pun masih dalam, tak keluar betul-betul lagi daripada oversold punya area. Okay. Ini pun macam agak suspicious je. Adakah dia nak naik ke dia nak turun kan. So kita kecilkan lagi time frame, kita tengok. Kalau tengok 3 monthly sepatutnya naik lah. So kalau turun ni mungkin bagi saya adalah temporary retracement. Temporary retracement sebelum naik lagi. Sebab generally MyEG wave dia okay untuk long term. Cuma kalau nak tengok short term dia masih dalam fasa retracement lah. Monthly pun baru habis je green zone nak masuk red zone, so sepatutnya akan turun lagi. Weekly pun strong bearish. So sepatutnya turun lagi lah, yes, untuk weekly. Alright, so daily pun masih strong bearish lah, daily. So generally short term bearish sampai time frame 3 monthly di bearish. 3 monthly ke bawah bearish. Dan 3 monthly ke atas bolehlah consider sebagai bullish. So long term bullish, short term bearish. Muhammad Syarizan tanya, coach kena lengkap 5 wave baru dikira lengkap wave. Yalah, syarat dia. Dia bukan setakat 5 wave. Untuk Elliott wave dia ada correction wave. 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C. Contoh saya bagi contoh kat sini. Kita ambil contoh MyEG ni kan. 1, 2, 3, 4, 5 and then dia bukan berhenti sampai situ je. Dia akan sambung lagi A, B dan C. Then lengkaplah satu wave. So nak kena belajar lah. Nak kena belajar. So secara detailnya nak kena belajar. So bila dah belajar detail tentang wave tu, then barulah kita akan nampak apakah sebenarnya yang sedang berlaku pada sesuatu chart yang kita nak kaji kan. Then baru kita boleh decide berbaloi ke tak berbaloi dan sebagainya. Itu selepas kita dah tahu kan. Bila kita dah tahu, then baru kita boleh buat keputusan yang tepat lah. Right. Okay. Macam tak ada soalan jadi tuan-puan. Teri-teri semua. Ya, kita punya sesi adalah FAQ kan. Apa ni? Frequent asked question. Bolehlah tanya soalan sama, tak apa. Right. Okay. So apa lagi? Apa lagi yang tuan-puan nak tahu? Kalau tanya
Tanya counter je ni. Kalau counter bagi saya kan better tanya masa nanti saya buat sesi diskusi counter group client. Masa tu kita boleh pergi very detail dan kita boleh pergi direct to the point. Right. So, Atronic, yearly chart bagi saya tak menarik. Bagi saya tak menarik. Walaupun dia macam, dia nampak macam dah break kan. Dia punya major resistance, tapi dia break bukan dengan body candle. Dia hanya break dengan shadow kan. So, tak kuat lah bagi saya. Right. So, 6 monthly dia macam mana kan? 6 monthly dia agak okey sikit. Cuma tak nampak obviously yang dia sedang menuju ke arah overbought, tapi ke arah itulah, ke arah nak pergi ke overbought. So kalau macam ni kita hanya boleh tunggu je lah, tunggu kalau betul-betul dia masuk ke arah overbought dan dia break this major resistance itu, then baru saya boleh cakap dia memang strong bullish. Kalau tak belum cantik lagi lah. Okay. Right. So untuk 3 monthly pun dia dah keluar oversold area, so sedang menuju ke arah overbought, tapi dia macam malu-malu sikit kan. So kalau situasi macam ni kena tunggu sikit. Even wave short term wave ni pun sedang membuat retracement sekejap sebelum dia naik lagi. Right, so monthly dia tak nampak sangat ke mana arah tuju dia, tapi generally saya boleh cakap dia sedang berada dalam fasa bullish lah. Alright, weekly dia tak berapa menarik. Weekly dia masih adalah oversold. Cuma kalau ada rebound ni, saya agak apa dia macam temporary lah. Okay, temporary. Tapi kalau dia break MA50 dan maintain di atas untuk menamatkan dia punya red zone yang kecil ni, itu cerita lain. So untuk short term sekarang bagi saya risiko sebenarnya sebab dia masih dalam strong oversold area. Kalau rebound ni pun kita beranggapan dia adalah temporary saja buat masa ni. Okay. Cuma kalau tengok daily, okay untuk short term. Ya, untuk short term nampak momentum tu dah ada. So, Puan Mazlin punya soalan ni kan, untuk short term bagi saya tak ada masalah lah. Dia masih ada momentum untuk dia cecah 550. Okay. Sebab dia masih berada dalam fasa overbought. So normally dalam fasa overbought akan ada beberapa marobozu hijau. Sampai bila? Sampai tamat lah. Bila fasa overbought short term tu tamat, habis. Right. So adakah weekly ni nak keluar daripada fasa oversold menuju ke arah overbought tu kita tak tahu lagi. Cumanya kalau tengok pada daily, dia menuju ke arah itu. Menuju ke arah itu. Cumanya nak kena test MA50. Kalau berjaya break MA50 dan ke atas, dan kita boleh cakap dia cantik lah. Apa kriteria untuk screen yearly bullish counter? Kriteria dia tak ada kriteria yang spesifik. Saya pick manually dan masuk ke dalam watchlist. Macam yang ada dekat sebelah tepi ni kan. Ini adalah pick counter yang manually saya pick satu. Mana-mana counter yang saya nampak ada wave yang cantik untuk yearly chart, saya akan masukkan dalam watchlist. Ni. Kita akan masukkan dalam watchlist manually, semua manually. So dari situlah tuan-puan boleh monitor lah counter-counter mana yang long term dia bullish wave. So walaupun ini pick manually kan, sikit-sikit kita pick, ini pun dah banyak dah sebenarnya. So dekat bursa ni sebenarnya kalau tuan-puan tengok based on yearly chart, kita tidak ketandusan counter-counter yang bagus based on yearly chart sebenarnya. Sebab kenapa kita jarang nampak counter-counter yang bagus? Sebab kita selalu tengok daily. Bila selalu sangat tengok daily chart, kita tak nampak generally apa sedang berlaku pada chart tersebut, counter tersebut. Boleh guna indikator parabolik SAR untuk tentukan wave tak? Tak sesuai. Sebab parabolik SAR ni dia short term. Dia bersifat short term. Kalau nak gunakan indikator untuk tengok wave, better gunakan ZZ. Right, so apa lagi? Genitech. Genitech ni dalam sektor teknologi kan. Yearly chart dia okey, cuma tahun ni dia sedang berehat. Sebab generally kan teknologi kan sedang berehat. So 6 monthly dia pun macam bagi saya lah
dia sedang membuat retracement. So uh, akan ambil masa. Ya, dia akan ambil masa. 3 monthly pun sama, sedang membuat retracement. Ni kalau tengok long term lah. Ni kalau tengok monthly pun masih dalam fasa oversold. So green zone ni pun dah mula menguncup kan. Ni kira macam ni adalah maksimum dia punya green zone punya momentum. Bullish momentum dia sedang menurun. So saya expect dia akan turun sampailah tamat green zone, then dia akan jadi red zone. So akan ambil masa lama jugalah untuk dia retrace. Ini pun baru start je peringkat awal oversold kan. So apa yang kita expect, akan adalah marobozu merah yang akan muncul. Okay. Okay, weekly kan, weekly ni mungkin tuan-puan boleh tengok, mungkinlah tuan-puan boleh perhatikan. Sebab saya tengok macam dia nak rebound untuk short term. Dia nak rebound untuk short term kat sini. Kalau dia rebound sikit lagi, cecah EMA 50 ni, ada possibility untuk dia break sikit. So that's mean ada sikit lah momentum untuk jadi bullish sekejap. Cumanya red zone ni macam baru nak panjang lagi, sepatutnya kan ni baru kepala nak jadi badan kan. Cuma kalau macam ni tak boleh lah macam nak excited sangat. Cuma kena hati-hatilah sebab dia nampak macam nak rebound short term weekly chart. Tapi long term dia masih lagi sedang menuju ke bawah. So kalau rebound sekalipun dia adalah temporary sahaja kan. Alright, so daily ni memang based on short term, dia memang dah rebound lah memang dah rebound. Baru je masuk sedikit dalam overbought area. So ni kiranya macam peringkat awal lah. Dia kena habiskan dia punya overbought, then baru dia tamat. So adakah masih ada momentum? Bagi saya masih ada momentum. Okay, masih ada momentum. Sebab tengok pada red zone pada daily chart ni macam mula menguncup kan. So itu consider momentum bearish dah mula menurun, dah mula mengecut. Okay, momentum bearish tu berkurang. So dia jadi bullish momentum lah. Okay. Right, untuk short term bagi saya ada momentum. Cuma untuk long term dia masih lagi dalam fasa retracement lah. Right, so ada tak soalan-soalan yang saya tak jawab lagi? Okay, Tuan Amir Hussein tanya. Yang tadi parabolik besar. Ini saya dah jawab kan. Guna zigzag. Mungkin jarang dengar kan zigzag indicator. Kalau search dekat trading view ni ada. Tengok dekat bahagian indikator tu tekan zigzag. Ada je. Dah banyak orang buat lah. Even saya pun ada buat sendiri. Ni teknikal ni zigzag. Tulisan entry exit itu lebih mudah. Tulisan entry exit. Ini yang indikator ni saya buat sendiri. Entry exit ni. Untuk ahli-ahli group saya bagi. Ahli group VIP saya bagi. Dia based on technical analysis juga. So bukan personal opinion. Bukan saya letak signal kat sini entry bukan. Dia memang akan muncul sendiri. Dia akan muncul sendiri. So bukan kita yang letak benda tu. Dia akan muncul sendiri. Cukup je kriteria dia akan muncul. Bukan kita letak. Okay, so bukan personal opinion yang saya suggest tuan-puan buat tak. Dia based on indicator. Right. Okay. Ada tak soalan-soalan? Kalau tak ada mungkin kita boleh bersurai lah kot. Dah 10.30 kan. Almost 5 minit je lagi. Ada last 5 minit lagi nak habis. 4 minit lagi. Kok ada final question nak tanya? Ada, saya nak tanya. Kalau tuan pun tak tanya, saya nak tanya. Siapa yang belum pernah hadir kelas Elliott Wave tapi nak belajar Elliott Wave? Ada tak? Yang belum pernah hadir kelas lah. Yang dah pernah tu tak apalah. Tuan pun dah terror. Yang belum pernah hadir kelas Elliott Wave dan berminat kalau sekiranya saya buat kelas. Tapi majoriti ahli group ni memang semua ni dah hadir kelas ni. Dah hadir tapi nak ulang. Dan kena bagi harga revision kalau nak ulang kan. Ya belum pernah hadir mana-mana kelas lah.
Tak ada yang berminat nak belajar. Alright, so okay, saya ingat sampai situ dahulu. Kalau sekiranya tuan-puan ada apa-apa soalan dan sebagainya yang tiba-tiba sebelum apa ni, kita dah tutup, tiba-tiba teringat, alamak, lupa nak tanya tadi. PM je lah, PM je lah. Nak PM kat WhatsApp boleh, Telegram boleh, nak PM kat Facebook pun boleh, tak masalah. Okay. Tuan Alin dah banyak kali hadir ni, dah terror dah ni. Sepatutnya dah boleh ajar orang lain dah. Okay, so saya ingat sampai situ dahulu. Kalau ada salah silap, saya minta maaf dan terima kasih sekali lagi kepada semua yang dapat meluangkan masa pada malam ni untuk dengar kita punya bersembang. Harapnya adalah sedikit manfaat, kalau tak banyak pun. Okay, so insyaAllah nanti next week kita buat lagi sesi sembang-sembang. Sebab kadang-kadang bila sembang-sembang macam ni, banyak benda yang saya boleh kupas lah kalau ada soalan. Kalau tak ada soalan, saya pun boleh juga nak cerita apa. Right, so terima kasih lagi sekali. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.